Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua pengunjung video pembentangan e-portfolio praktikum fasa 2 saya. Nama diberi Fatin Farhana binti Syamsul Kamal. Saya merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2018, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Bidang teras saya adalah Bahasa Inggeris dan elektif teras saya pula adalah Elite Pathways. Bagi praktikum fasa 2 ini, saya telah ditempatkan di sebuah sekolah yang terletak di Bandar Ipoh, iaitu Sekolah Kebangsaan Ho Seng Ong Methodist. Dr. Ki Lili merupakan pensyarah pembimbing saya bagi kedua-dua bidang teras dan juga co-curriculum, manakala Cik Gloria Sylvian Dos merupakan guru pembimbing saya bagi bidang teras. Di sepanjang 3 bulan saya berada di sekolah ini, terdapat banyak aktiviti akademik mahupun co-curriculum yang saya bantu untuk mengendalikannya. Memandangkan saya berpraktikum secara atas talian disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, setiap rancangan dan juga laporan aktiviti juga telah dimuat naik dan dikemas kini dari semasa ke semasa secara atas talian. Oleh itu, Google Site merupakan inisiatif utama yang telah digunakan pakai untuk dijadikan sebagai e-portfolio praktikum fasa 2 saya. Dengan penggunaan Google Site, Google Drive juga turut digunakan pakai semasa melengkapkan e-portfolio saya. Kedua-dua gabungan ini telah menjadikan e-portfolio saya lebih teratur dan mudah untuk diakses oleh pensyarah dan juga guru pembimbing saya. Okey, baiklah, mari kita lihat e-portfolio saya yang telah dibina menggunakan Google Site dan juga Google Drive. Okey, baiklah, ini merupakan e-portfolio praktikum fasa 2 saya iaitu dengan menggunakan medium Google Site. Jadi ini seperti yang kita dapat lihat, ini merupakan link kepada dokumen praktikum saya iaitu straight kepada muka hadapan. Jadi terdapat 8 bahagian yang akan saya highlightkan dalam pembentangan ini, iaitu yang pertama sekali bahagian muka hadapan, dan yang kedua adalah e-portfolio, yang ketiga ERPH, yang keempat rekod kehadiran, yang kelima penyelidikan dan bimbingan, yang keenam BBM, yang ketujuh rujukan dan yang terakhir adalah My Forum. Jadi seperti yang anda lihat sekarang, ini merupakan header kepada e-portfolio praktikum saya. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit, kita akan nampak maklumat diri. Okey, dalam muka hadapan ini, maklumat diri merupakan elemen yang paling penting lah, supaya apabila pengunjung klik pada link yang telah disediakan, seperti sebagai contoh, guru besar ataupun guru pembimbing, mereka akan straightforward nampak maklumat diri kita. Okey, kemudian maklumat diri ini terdiri daripada nama, nombor kad pengenalan, ID pelajar, angka giliran option, elektif teras, pensyarah pembimbing teras, guru pembimbing teras, pensyarah pembimbing elektif dan juga guru pembimbing elektif. Okey, kita scroll ke bawah sedikit, kemudian kita akan nampak taklimat praktikum dan juga modul panduan e-folio dan Q&A. Jadi ini merupakan link yang telah disediakan oleh unit praktikum, di mana untuk video-video tertentu yang harus dilihat oleh para pelajar, iaitu terutama sekali saya. Okay, baiklah, kemudian kita scroll ke bawah sedikit, kita akan nampak jadual penyeliaan bagi pensyarah, penyelidik dan juga guru pembimbing. Ini akan memudahkan saya untuk keep on track tentang minggu-minggu yang harus diselia dan juga minggu-minggu yang harus dibimbing lah. Baiklah, ini merupakan bahagian pertama. Okey, baiklah, kita move on kepada bahagian yang kedua, iaitu e-portfolio, di mana headernya tertulis dokumen portfolio. Jadi terdapat beberapa elemen yang akan di-highlightkan dalam bahagian ini, iaitu yang pertama maklumat diri, maklumat sekolah, maklumat tugas, maklumat co-curriculum, journal dan juga lain-lain. Okay, sebelum kita klik pada setiap satu elemen tersebut, kita akan lihat pada sebelum terdapatnya E ke G tu, terdapat senarai semak portfolio, di mana senarai semak ini perlu dipantau atau ditandakan di akhir, di penghujung praktikum, di mana guru pembimbing dan juga saya perlu pastikan setiap satu e-portfolio atau folder e-portfolio ini lengkap. Okey, baiklah, kita pergi kepada senarai yang pertama, iaitu maklumat diri. Okey, dalam maklumat diri terdapat beberapa folder kecil, iaitu terdiri daripada biodata guru pelatih, surat pengenalan diri dan juga pernyataan profesional. Jadi
Seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi, Google Site merupakan elemen utama yang digunakan. Manakala Google Drive adalah bantuan dalam melengkapkan Google Site ini. Okey, kenapa? Seperti contoh, saya klik pada A01 biodata guru pelatih. Kemudian Google Site yang telah saya klik pada link tersebut atau pada elemen tersebut akan pergi ke Google Drive yang telah saya upload tentang biodata guru pelatih praktikal. Sebagai contoh ini. Sama juga dengan yang lain. Sebagai contoh maklumat kelas. Saya hanya perlu tekan ataupun mungkin bukan saya saja. Semua orang ataupun orang-orang tertentu yang mempunyai link kepada Google Site ini, e-portfolio praktikum saya ini, mereka hanya perlu klik pada folder tersebut dan ia akan tuju kepada Google Drive yang saya telah upload. Sebagai contoh, bagi B01 terdapat peta lokasi. Jadi inilah sebagai contohnya peta lokasi, pelan sekolah dan juga bilik darjah. Okay, sama juga dengan maklumat tugas, terdapat beberapa folder kecil seperti senarai bidang tugas dan surat lantikan. Okay, hanya tekan pada folder kecil tersebut dan ia akan directkan anda kepada Google Drive tersebut. Okay, sama juga dengan maklumat co-curriculum. Okay, pengajaran berpasangan dan juga jurnal reflektif. Sebagai contoh, pengajaran berpasangan. Okey, di dalam folder pengajaran berpasangan terdapat beberapa lagi folder kecil di dalam Google Drive tersebut. Sebagai contoh, RPH kepada pengajaran berpasangan, kemudian rekod pengajaran berpasangan dan juga borang maklum balas kepada pengajaran berpasangan. Okey, kemudian bagi maklumat co-curriculum, sebagai contoh, kita tekan pada rancangan aktiviti co-curriculum. Okey, jadi inilah Google Drive yang menunjukkan dokumen kepada laporan aktiviti dari minggu 1 hinggalah ke minggu 12. Jadi orang-orang tertentu ataupun saya hanya tekan pada folder tersebut, folder kecil lagi yang dalam Google Drive untuk type dokumen tersebut. Sama juga dengan yang lain, jurnal, okey, penulisan jurnal mingguan sebagai contoh. Ada jurnal dari minggu 1 sampailah minggu 12. Okey, kemudian sama juga dengan bahagian lain-lain. Sebagai contoh, kita ada rekod prestasi murid, lampiran slip guru ganti. Baiklah, rekod prestasi murid. Sama juga ia akan directkan anda atau saya atau mana-mana pihak kepada rekod prestasi murid dan kita hanya perlu kliklah pada PDF dokumen tersebut. Okey, baiklah, kita beralih kepada bahagian yang seterusnya iaitu bahagian ERPH. Okey, jadi di dalam bahagian ERPH terdapat beberapa folder yang yang terdapat dalam bahagian tersebut dan juga yang perlu update atau dikemas kini dari semasa ke semasa. Okey, kita dapat 10 elemen di sini. Yang pertama adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Sama juga seperti sebentar tadi, hanya perlu klik pada folder tersebut dan Google Site ini akan directkan saya atau mana-mana pihak yang membuka link e-portfolio ini. Ia akan directkan terus kepada Google Drive yang telah saya upload. Okey, sama juga yang kedua, kita akan lihat kepada isi kandungan. Okey, isi kandungan ini sama juga dengan isi kandungan semasa di bahagian e-portfolio di mana saya dan juga guru pembimbing perlulah memantau ataupun membuat pemantauan lah dari semasa ke semasa dan juga tik pada bahagian catatan tersebut sekiranya ia telah lengkap. Okay, baiklah, move on kepada elemen yang ketiga iaitu biodata guru pelatih praktikum. Okay, ini yang seperti yang saya telah tunjuk di dalam bahagian tadi. Okay, kemudian terdapat jadual waktu peribadi. Okay, sekali lagi saya hanya klik pada folder tersebut dan ia akan directkan kepada Google Drive yang telah saya upload tentang jadual waktu peribadi saya semasa praktikum ini. Kemudian kita akan lihat pada surat perkeliling ikhtisas di mana surat perkeliling ikhtisas telah diupload di dalam folder tersebut. Kemudian maklumat pensyarah, penyelia dan juga guru pembimbing. Saya akan hanya tekan pada link tersebut dan ia akan direct kepada
form atau dokumen yang mempunyai maklumat tentang pensyarah penyelia saya iaitu Dr. Ki dan juga penyelia nama guru pembimbing kepada penyeliaan meja saya iaitu Cik Gloria Silvindos. Okey, bukan itu saja. Di dalam dokumen tersebut, ia mempunyai tarikh dan juga minggu tentang setiap penyeliaan yang telah dijalankan dan juga sedikit catatan tentang setiap penyeliaan yang dijalankan bagi minggu-minggu tertentu. Okey, baiklah. Kita akan lihat pula pada pertemuan dan pembincangan profesional. Saya akan klik pada link tersebut dan ia akan direct pada Google Drive yang mempunyai dokumen ataupun PDF yang telah saya muat naik tentang perkara-perkara ataupun pertemuan yang telah dibincangkan sepanjang 3 minggu berada di sekolah Hoseng Ong ini. Okey. Sama juga dengan rancangan pengajaran 12 minggu. Okey, untuk yang ini hanyalah DSKP dan juga DPK bahasa Inggeris yang telah saya upload. Okey. Kemudian yang ini hanyalah contoh-contoh yang akan dibuat atau dilengkapkan bagi folder rancangan pengajaran harian. Okey, baiklah. Bagi folder pengajaran harian ini, ia akan memudahkan guru pembimbing saya dan terutama sekali adalah guru besar untuk membuat pemantauan mingguan tentang RPH. Okey, di mana saya hanya perlu send link Google Site ini kepada guru besar. Kemudian guru besar hanya perlu klik pada folder-folder yang terdapat di skrin seperti contoh ERPH dan juga rancangan pengajaran harian. Dan juga ia terdapat folder-folder kecil yang begitu jelas, terang dan nyata dari minggu 1 hingga minggu 12. Okey, sebagai contoh saya buka RPH minggu 1. Okey, jadi terdapat RPH yang perlu dimuat naik, yang telah dimuat naik di dalam minggu pertama dan juga setelah guru besar membuat pemantauan terhadap RPH yang telah saya muat naik. Kemudian guru besar hanya perlu membuat pengesahan atas talian iaitu pada folder pengesahan guru besar. Okey, ini akan berlanjutan dari minggu 1 sampai minggu 12 di mana guru besar hanya perlu klik pada folder kecil tersebut dan Google Site ini akan directkan guru besar ataupun pensyarah pembimbing ataupun guru pembimbing saya kepada RPH berkenaan. Sebagai contoh RPH minggu 12. Okey, terdapat RPH yang telah dibuat untuk minggu 12 dan juga terdapat juga pengesahan guru besar yang harus disahkan oleh guru besar. Okey, kita beralih kepada rancangan pengajaran co-curriculum. Sama juga, rancangan pengajaran co-curriculum terdapat 6 folder kecil di mana setiap folder kecil tersebut mempunyai 2 RPH co-curriculum bagi 2 minggu. Sebagai contoh RPH Koko 1. Okey, klik pada RPH Koko 1, kemudian ia akan directkan saya kepada 2 folder atau 2 dokumen yang 2 dokumen untuk RPH minggu pertama dan juga RPH minggu kedua. Okey, sama juga dengan RPH Koko yang kelima di mana saya harus dipantau untuk 10% co-curriculum. Jadi untuk RPH Koko 5, di dalam folder RPH Koko 5 terdapat 2 dokumen ataupun 2 RPH iaitu bagi minggu 10 dan juga minggu 9 di mana saya diselia sewaktu minggu 9. Jadi video rakaman untuk penyeliaan minggu 9 telah dimuat naik di dalam folder RPH Koko 5 juga. Okey, baiklah, kita beralih kepada bahagian yang seterusnya iaitu bahagian rekod kehadiran. Okey, dalam bahagian ini headernya adalah dokumen kehadiran. Ia terdapat dua folder iaitu rekod kehadiran dan juga rumusan kehadiran. Okey, bagi borang kehadiran terdapat 5 folder kecil yang merangkumi salinan borang kehadiran praktikum bagi bulan Jun, Julai, Ogos, September dan juga Oktober. Jadi menggunakan Google, sekiranya guru pembimbing ataupun pensyarah pembimbing saya ingin membuat pemantauan, instead of tekan setiap satu link tersebut, guru pembimbing saya ataupun pensyarah pembimbing saya hanya perlu tekan pada anak panah di sebelah kanan atas ini dan ia akan straight forward kepada Google Drive yang mempunyai kelima-lima borang kehadiran bagi setiap bulan. Sama juga dengan borang rumusan kehadiran. Okey, hanya perlu klik pada tersebut, pada link tersebut atau pada folder tersebut dan Google Drive tersebut akan
muncul tentang borang rumusan kehadiran. Okey, baiklah, kita beralih kepada bahagian yang seterusnya, iaitu penyeliaan dan bimbingan. Okey, di dalam bahagian penyeliaan dan bimbingan terdapat 5 elemen ataupun 5 folder yang harus dilengkapkan. Okey, terdapat juga folder tambahan di sebelah sini, di sebelah kanan sini, iaitu borang pemantauan kekerapan penyeliaan dan juga lampiran H, iaitu yang perlu dilengkapkan oleh pensyarah dan juga guru pembimbing. Okey, seperti biasa, Google Site hanya perlu menekan link atau button, tekan pada button tersebut dan ia akan straightforward kepada Google Drive yang telah diupload. Sebagai contoh, borang pemantauan kekerapan tersebut, setelah ditekan button tersebut, ia akan muncul borang yang tertera di skrin sekarang. Sama juga dengan lampiran H. Okey, lampiran H adalah checklist ataupun senarai semak untuk penyeliaan dan bimbingan punya folder. Okay. Jadi seterusnya kita akan lihat pada borang PR1. Scroll ke bawah sedikit. Okay, bagi borang PR1, bimbingan teras terdapat 4 kali penyeliaan yang dilakukan oleh guru pembimbing, iaitu TESOL untuk bahasa Inggeris, untuk majlis bahasa Inggeris. Hanya 4 bimbingan yang diperlukan untuk melengkapkan borang PR1. Okay, di mana kita akan lihat, kita tekan di sini. Kemudian ia akan directkan kepada keempat-empat borang PR1. Jadi, setiap borang PR1 ini perlu diisi oleh guru pembimbing di akhir penyeliaan bagi setiap PR1 bimbingan pertama, PR1 bimbingan kedua, PR1 bimbingan ketiga dan juga PR1 bimbingan keempat berdasarkan rubrik yang telah disediakan. Baiklah, sama juga seperti borang kolaboratif teras. Okey, hanya perlu klik di sini dan ia akan muncul seperti ini. Okey, di dalam folder-folder kecil ini terdapatlah RPH bimbingan Maya, bimbingan seperti ini, Maya, kemudian bimbingan Maya Koko, kemudian borang PR1 bimbingan yang dilakukan oleh pensyarah pembimbing, di mana kita boleh akses borang PR1 tersebut di My Forum, dan hanya perlu download dan juga upload kembali di dalam Google Drive, iaitu akan muncul di dalam Google Site tersebut. Okay, sama juga dengan RPH seperti saya mention just now, RPH bimbingan Maya, iaitu yang ini. Okay. Kemudian borang 1 bimbingan elektif, okay, yang diakses atau dimuat turun daripada My Forum. Kemudian borang kolaboratif elektif, okay, dan pada anak panah belah kanan di sebelah atas. Dan kedua-dua borang si kolaboratif akan muncul pada Google Drive tersebut. Sama juga dengan RPH bimbingan Maya dan juga borang PR1 bimbingan Koko, RPH bimbingan Koko. Jadi kesemua sekali adalah telah dimuat naik di dalam Google Drive dan hanya perlu tekan pada button yang telah terpapar pada skrin. Okay, baiklah, kita beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu bahagian BBM, iaitu bahan bantu mengajar. Okey, baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada bahagian bahan bantu mengajar, iaitu BBM. Okey, jadi bagi bahagian ini ia terdiri daripada 2 folder kecil saja, iaitu BBM bagi teras dan juga BBM bagi elektif. Baiklah, memandangkan pelajar-pelajar bidang teras untuk bahasa Inggeris, iaitu TESOL, mereka ataupun saya adalah pelajar-pelajar yang berpraktikum secara single major. Jadi, iaitu major tunggal. Jadi, kami hanya mengajar bahasa Inggeris dan jadi bahan bantu belajar, bahan bantu mengajar yang terdapat dalam folder BBM ini
hanyalah akan ada pada BBM Teras. Jadi, guru pembimbing atau pensyarah pembimbing ataupun guru besar yang ingin membuat pemantauan hanya perlu tekan pada BBM Teras. Okey, kemudian BBM Teras akan menampakkan segala jenis BBM yang telah saya buat untuk setiap minggu. Okey, kita akan lihat dari minggu 1 hingga minggu 12. Okey, bagi mengelakkan ianya kucak-kacir ataupun berterabur, saya telah renamekan setiap folder ataupun setiap dokumen ataupun setiap BBM lah yang saya muat naik. Sebagai contoh, mengikut minggu, sebagai contoh minggu pertama M01 hinggalah minggu ke-12 M12. Jadi dengan menggunakan wording M01, M02, M03, M04 sampailah M12, ia akan membuatkan BBM tersebut lebih teratur. Jadi sebagai contoh kita tengok ini BBM minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11 dan juga minggu ke-11 dan juga minggu 12. Okey, baiklah. Jadi Google Drive ini boleh memuat naik dalam sama ada bentuk PDF, bentuk PowerPoint, bentuk gambar ataupun bentuk Word. Jadi ia adalah satu advantage ataupun kebaikan lah kepada kita untuk hanya upload apa sahaja jenis BBM yang telah digunakan pakai sepanjang praktikum online ini. Baiklah. Kemudian kita akan lihat kepada folder seterusnya atau bahagian seterusnya iaitu rujukan. Okey, baiklah. Jadi di dalam bahagian rujukan terdapat 2 folder kecil yang telah disediakan oleh unit praktikum di mana hanya perlu upload di mana saya hanya perlu upload di dalam Google Site ni, iaitu SKPMG2 dan juga buku teks. Okey, baiklah. Tekan pada anak panah atas ini dan buku teks dan juga panduan atau nota tentang SKPMG tu hanya perlu ditekan dan ia akan. Baiklah, seterusnya yang terakhir adalah bahagian My Forum. Baiklah, bahagian My Forum ini apabila anda tekan My Forum, ia akan directkan anda atau directkan saya kepada website My Forum. Klik dan ia akan directkan saya kepada website My Forum di mana My Forum perlu diupdate dari minggu ke minggu tentang jurnal, di mana jurnal haruslah dilaksanakan atau dimuat naik secara online di dalam My Forum, dan juga terdapat beberapa maklumat tentang kelas yang perlu diupdate ataupun perlu dikemaskini di dalam My Forum, dan juga untuk mengakses borang-borang PR1 sebagai contoh borang PR1 bidang teras, borang PR1 lektif teras dan juga borang PR1 co-curriculum yang dimuat naik oleh pensyarah pembimbing. Jadi kita hanya perlu akses pada My Forum dan juga download, muat turun, dan kita hanya perlu muat naik kembali kepada dalam Google Drive di dalam Google Site tersebut. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya pembentangan e-folio praktikum saya yang menggunakan Google Site sebagai elemen utama dan juga menggunakan Google Drive sebagai bantuan kepada Google Site. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.